Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Dan salam Ramadan. Hari ini sebenarnya Abang buat rakaman adalah untuk pada hari Jumaat. Abang tak pasti sama ada hari Jumaat adalah hari raya atau bukan. Tapi kalau hari Jumaat tu jatuh kepada hari raya, Abang sebelum terlewat, Abang ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang dah menonton cerita Abang daripada dulu sampailah sekarang. Dah 2 tahun, hampir 2 tahun sebenarnya Abang bercerita. Alhamdulillah masih lagi ada yang meminati Abang cerita. Bukanlah apa, ini adalah semua pengalaman daripada ramai orang kan. Jadi disampaikan kepada Abang tujuannya untuk Abang jadikan cerita dan untuk iktibar dan juga pengajaran dan hiburan kita semua. Jadi tanpa membuang masa, hari ini Abang nak ceritakan kisah ni Abang dapat pada bulan 8 2022. Abang simpan, Abang kata ini Abang nak ceritakan pada hari raya akan datang. Ceritanya cukup panjang. Abang minta tolong, ya Allah, ya Tuhanku. Banyak kali Abang baca cerita ni untuk serap tau, serap ke dalam jiwa. Dan Abang berdoa, ya Allah Tuhanku, tolonglah cerita ni dijadikan filem. Terlalu best. Nanti Abang ceritakan dengan penuh perasaan ni, nanti Abang ceritakan. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Kes kali ini ada kena-mengena dengan mak ayah. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan mulakan cerita ni dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Abang pakai baju Melayu Teluk Belanga. Jadi sebab ini mungkin hari raya kan, hari Jumaat ni mungkin hari raya ataupun hari raya atau jatuh pada hari Sabtu. Jadi bagi kita semangat hari raya lah. Cerita kali ni mau betul-betul best. Abang akan buat cerita ni dan cerita ni agak panjang. Dan kalau boleh digunakan untuk kita waktu pergi beraya ramai-ramai dalam kereta dengar, pengajarannya cukup bagus. Ceritanya berlaku pada tahun 1940-an. Diceritakan kepada Abang oleh seorang makcik. Makcik tu kata, dia mulakan cerita ni ialah, pernah dengar tak ada dekat satu tempat dekat Kelantan, kampung tu dikosongkan. Semua orang daripada kampung tu berpindah ke tempat lain. Kebanyakan orang tak tahu apa puncanya kampung tu dikosongkan. Sebenarnya kampung tu ada sejarahnya. Dan sejarah inilah yang akan Abang ceritakan. Macam mana kampung tu boleh dikosongkan dan apa yang terjadi sebenarnya dekat kampung tu. Kisahnya disampaikan kepada Abang oleh seorang makcik, Makcik Halimah kalau tak silap. Ini cerita tentang ayah dan emak juga kakak dia yang nombor 2. Kisahnya bermula, Abang gunakan nama ayah dia adalah Hafiz lah, senang cerita. Tapi Hafiz dah selalu sangat Abang gunakan. Hanif, ceritanya bermula dengan seorang lelaki yang bernama Hanif. Hanif ni pada 1940-an, umur dia lebih kurang 30-an. Dia ada anak 5 orang, 5 perempuan, dan dia ada isteri yang sangat baik dan hidup dekat satu kampung sangat rukun bahagia. Dan bini dia ni memang dikenali adalah sebagai seorang yang menguruskan jenazah perempuan dekat kampung tu. Sebabnya bini dia adalah keturunan daripada orang-orang yang alim dekat Kelantan. Orang Kelantan kan banyak yang alim-alim kan. Jadi bini dia adalah salah seorang anak tok guru katanya pada waktu tu yang mendapat pendidikan untuk menguruskan jenazah-jenazah perempuan. Dalam kampung tu ada banyak keluarga, lebih kurang 50 keluarga, bukan 100 lebih kurang 50 keluarga. Tapi di kalangan keluarga-keluarga tu ada satu keluarga yang memang tak bercampur dengan orang sejak dia duduk dekat kampung tu. Nama keluarga tu adalah keluarga Pak Kasim. Pak Kasim ni dia ada bini, nama bininya Mak Temah. Mak Temah, orang cakap dia adalah keturunan diraja. Dengan kata lain, dia adalah keturunan bangsawan. Tapi dalam jarak yang dah jauh nah lah. Bukan yang dekat-dekat, yang dah jauh nah keturunannya. Disebabkan dia ni keturunan daripada bangsawan. Jadi Mak Temah ni memang banyak harta. Pada satu hari, dapat berita Mak Temah meninggal.
Walaupun orang kampung tak kenal sangat dengan Mak Temah, sebab Mak Temah ni jarang-jarang lah join aktiviti-aktiviti kampung sama-sama. Kadang-kadang terserempak dekat warung, kadang-kadang terserempak dekat kedai, dekat tengah jalan. Jadi tak dapatlah orang kampung ni nak betul-betul kenal Mak Temah. Tapi bila ceritanya Mak Temah meninggal, semua orang kampung pakat datang ramai-ramai kat rumah tu. Semangat untuk menolong jiran yang meninggal. Termasuklah bini kepada si Hanif ni. Jadi bila sampai dekat rumah orang meninggal, yang perempuan-perempuan semua uruskan, mandikan, kapankan. Yang lelaki-lelaki semua duduk dekat bawah. Masa diambil untuk menguruskan jenazah tu sebenarnya agak lama juga. Macam ada sesuatu yang tak kena dekat atas rumah tu. Tapi waktu tu Hanif dan orang-orang lelaki yang lain duduk tunggu bersabar dekat bawah rumah sampailah urusan mengkafankan selesai, disembayangkan dekat rumah dan dibawa ke kubur. Tak ada apa-apa yang pelik. Pada waktu tu yang ada, yang diorang nampak ahli keluarganya, anak kepada Pak Kasim dengan Mak Temah ada waktu tu. Cumanya dia duduk dekat satu sudut. Macam tak bergaul dengan orang. Jadi Pak Kasim pun orang ramai-ramai lah tanya macam mana Mak Temah boleh meninggal. Pak Kasim menangis-nangis. Lupa abang nak beritahu, Pak Kasim ni ada tattoo tau. Pak Kasim ni berasal daripada Siam, daripada Thailand. Dia kahwin dengan Mak Temah. Waktu tu dia belum Islam, dia masuk Islam dulu baru kahwin dengan Mak Temah. Jadi walaupun dia macam tu bertetu-tetu naga, nampak macam ganas kan, tapi bila bini meninggal menangis-nangis Pak Kasim. Nampak macam Pak Kasim seolah-olah menangis dan juga ketakutan. Benda tu boleh nampak tau. Kita sebagai orang kita boleh nampak. Jadi selepas habis ke bumi semua, dia orang pun balik ke rumah masing-masing sebab malamnya nak ada kenduri. Wah, urusan tu lebih kurang pukul 12.30 hari dah habis dah. Jadi bila balik ke rumah masing-masing, bini kepada Hanif, mak kepada si pemberi cerita makcik ni, terus dia beritahu Hanif yang mana waktu dia nguruskan jenazah Mak Temah ada sesuatu yang langsung tak masuk akal. Dengar ceritanya, Mak Temah jatuh dekat pelantar bilik air dan sebab itulah Mak Temah meninggal. Ada darah tinggi lah mungkinnya. Tapi yang peliknya, kata bini kepada Hanif ni, dia di jenazah Mak Temah ada line hitam dekat leher. Sangat halus. Mula-mula orang-orang ingatkan, kebanyakan lah, bukan mula-mula, kebanyakan orang ingatkan itu adalah kesan rantai. Waktu dia jatuh, mungkin rantai tu tersangkut dekat mana-mana paku dan menjerut leher dia. Tapi sebagai seorang yang dah biasa dengan jenazah, bini kepada Hanif bagi saksi, Mak Temah dibunuh. Mak Temah dijerut dan meninggal. Mungkin. Tapi bila diberitahu pada Hanif, Hanif cepat-cepat beritahu, jangan buat cerita. Kalau tersalah buat cerita, kita dah ditabur fitnah pada waktu. Jadi bila dengar macam tu, bini dia pun senyap je lah. Mungkin betul juga fitnah, mungkin tersangkut rantai tu, tersangkut dengan paku. Macam tu lah yang menjerat leher Mak Temah. Tapi kuat si bini ni beritahu, tak wajar langsung kalau itu adalah tanda jeratan leher. Bukan. Tanda rantai. Itu memang tanda leher kena jerat. Kena jerut. Jadi, perkara tu didiamkan setakat itu je. Hanif beritahu anak-anak dan juga bini dia, jangan bongkarkan perkara ini. Sebab benda ni adalah satu rahsia yang besar. Pada tahun 1940-an, polis pun pada waktu tu belum berkuat-kuat kuasa sangat lah kan. Jadi kita bila report dekat polis pun susah sangat benda ni nak dibawa ke tengah. Tak macam sekarang. Tapi dia kata benda tu betul-betul mengganggu fikiran keluarga diorang. Betul ke Mak Temah dibunuh? Kalau Mak Temah dibunuh, diorang perlu dapatkan buat sesuatu untuk keadilan Mak Temah. Okey, ceritanya tamat kat situ je waktu tu. Malam tu sebelum maghrib, Hanif siap-siap lah nak pergi ke kenduri. Tapi pada waktu dia nak pergi ke kenduri arwah tu, bini dia tak ikut.
sebab bini dia katanya demam, sakit-sakit kepala. Anak-anak pun ada kat rumah 5 orang perempuan, semua tak ikut. Sebabnya pergi kenduri doa arwah bukanlah kenduri yang seronok macam doa selamat. Dia suasananya sangat suram. Jadi bila dah macam tu, okeylah, tak ada masalah. Si Hanif pun pergilah kenduri seorang-seorang. Pergi ke rumah Pak Kasim. Sampai dekat rumah Pak Kasim tu, acara kenduri tu dibuat atas pertolongan orang kampung. Orang kampung masak, orang kampung uruskan. Pak Kasim hanya duduk dekat bawah rumah, termangu-mangu, kita panggil apa, mengelamun. Azlan, anak angkat kepada dia orang sekeluarga yang juga menolong orang kampung menguruskan majlis bacaan Yasin dan doa selamat, doa arwah. Jadi kenduri macam biasa, dimulakan dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, disedekahkan untuk roh mak temah, dan selepas tu ada acara makan. Ini yang peliknya. Bila lepas makan, semua orang pun balik. Jadi sebelum balik, kebanyakan daripada orang akan salam dengan Pak Kasim sambil ucap takziah. Sabarlah Pak Kasim, mungkin ada hikmahnya atas apa yang berlaku. Sewaktu Hanif salam Pak Kasim bisik, dia pegang tangan Hanif kuat-kuat dan dia bisikkan ke muka Hanif, jaga keluarga kau baik-baik. Waktu tu Hanif langsung tak faham apa yang dimaksudkan jaga keluarga kau baik-baik. Tapi sepanjang jalan, dia berjalan kaki daripada rumah Pak Kasim sampai ke rumah, dia terfikir-fikir apa yang dimaksudkan dengan jaga keluarga kau baik-baik. Okey, abang berhenti bahagian yang pertama, abang akan sambung bahagian yang kedua sekejap lagi. Bila Hanif sampai dekat rumah, ada beberapa benda yang dia rasa macam pelik. Bini dia tiba-tiba demam menggigil. Pada masa yang sama, anak dia yang nombor 2, yang perempuan, pun demam juga. Tapi masih lagi okey anak dia nombor 2. Bini dia demam. Jadi, dia pun bawalah makanan daripada kenduri yang dibekalkan oleh pihak tuan rumah lah. Bawa ke rumah dan dia kejutkanlah bini dia. Yang makan yang, dia kata. Ni ada saya bawa lauk kenduri ni, awak belum makan lagi. Bini dia kata dia tak nak makan, dia tak selera. Badan dia rasa sakit-sakit satu badan. Dia rasa macam kepala dia berat, badan dia rasa macam nak putus 3. Tak apalah. Jadi Hanif bawalah makanan tu ke belakang. Panggil anak-anak perempuan dia pula supaya makan makanan kenduri. Semua anak-anak pun makan. Kecuali anak yang nombor 2. Pelik, demam serentak pula dengan si emaknya. Jadi lepas dah habis-habis makan dan Hanif pun kemas apa yang anak-anak dia dah makan, Hanif pergi ambil semayang untuk buat semayang hajat. Bagi bini dia dengan anak dia cepat sembuh daripada penyakit. Tengah-tengah dia angkat takbir semayang, dia rasa dekat belakang dia macam ada orang berdiri. Dia sedar dekat belakang dia memang ada orang lain, tapi dia tak boleh toleh sebab pada waktu tu dia tengah semayang. Waktu dia tengah sujud, tiba-tiba kepala dia rasa sakit gila. Rupanya kepala dia diketuk dengan sesuatu. Waktu tu dia tak nampak dengan apa dia diketuk. Rupanya bila dia bangun, dia tahiyat, rupanya kepala dia diketuk dengan satu kayu. Tapi kayu tu tak besar, kayu kecil. Sakit. Kali pertama dia boleh tahan. Kali kedua tak sempat. Dia kena pukul kat kepala kali kedua. Dia tak sempat nak bagi salam. Dia toleh. Dia terus hempaskan orang yang ketuk dekat kepala dia. Pada waktu tu dia tak tahu siapa. Bila dia dah ambil kat belakang tu, dia hempas ke depan. Baru dia perasan yang dia hempas tu adalah anak perempuan dia yang kedua. Bila dah macam tu, dia rasa macam bersalah. Tapi bila dia tengok anak dia yang kedua tu, rupa anak dia macam kena rasuk. Dengan giginya diketap-ketapnya, gitu agaknya, diketap-ketap pandang bapak dia. Jadi, waktu tu, Hanif panggil semua anak-anak dia.
Anak-anak dia yang pertama sampai anak dia yang kelima, semua keluar daripada bilik. Semua terkejut dengan apa yang diorang nampak. Kakak ngah diorang seperti seolah-olah tengah marahkan ayah diorang sambil memegang kayu. Pada waktu tu, Hanif ni memang dia ada ilmu lah untuk ruqyah. Jadi itu kelebihan dia. Jadi dia pun pegang kepala si anak dia yang nombor 2 ni, dia terus ruqyah. Bila dia ruqyah, terduduk si Angah ni. Bila terduduk si Angah ni, dia minta anak-anak dia yang lain pegang si Angah. Dan dia minta anak dia yang sulung masuk dalam bilik panggil bini dia. Pada waktu tu, Alung pun berlari masuk ke dalam bilik. Pada waktu yang sama, si Hanif ni tanya dengan anak dia yang nombor 2, engkau siapa? Anak dia nombor 2 bagi jawapan, kalau kau tak nak keluarga kau mati, kau tutup mulut. Itu je jawapannya. Tiba-tiba anak dia pingsan. Dan waktu yang sama, anak dia yang kedua keluar berlari daripada bilik sambil menangis-nangis menjerit. Hanif pun pelik, tanya kenapa? Dia kata mak dekat dalam bilik macam pelik. Hanif pun berlari ke dalam bilik. Dalam keadaan huru-hara ni, berlari ke dalam bilik. Dia tengok bini dia dalam keadaan sawan. Sawan yang badannya mengelupur. Waktu tu dia pun sendiri cuak. Sama ada ini adalah penyakit ataupun ini adalah rasukan. Jadi apa yang dia buat pada waktu tu, dia pegang, dia peluk bini dia, dia baca ayatul kursi kuat-kuat. Rupanya bini dia bukan sawan sebab penyakit. Bini dia ada sesuatu benda yang masuk dekat dalam badan dia. Bila dia bacakan ayatul kursi, bini dia boleh gelak. Dan bini dia cakap, engkau ingat aku tak tahu ayatul kursi? Engkau ingat aku ni bodoh? Dia gelak. Waktu tu Hanif tahu bini dia dirasuk. Terus dia tanya, apa yang kau nak? Jawapan yang sama macam anak yang nombor 2 bagi. Kalau kau nak keluarga kau selamat, kau tutup mulut. Suruh bini kau tutup mulut. Ini adalah pesan tuan aku. Tuan aku nak engkau simpan rahsia ni sampai kau mati. Pada waktu tu, yang terlintas dekat fikiran dia adalah, ini mesti kerja Pak Kasim. Dahlah satu badan bertetu-tetu. Siap kau, besok pagi aku serang kau. Tapi lepas dibacakan ruqyah, bini dia pun sedar. Peliklah bini dia. Kenapa bang? Kenapa peluk saya tiba-tiba? Ayat abang rindu saya ke apa? Itu tambahan. Tak ada dalam scene cerita tu. Abang tambah gurau-gurau. Okay. Jadi pada masa yang sama, si anak dia yang nombor 2 pun sedar. Jadi semua orang dah blur. Kenapa jadi macam tu? Dan yang paling blur, Hanif dapat satu arahan, jaga rahsia. Jadi Hanif terfikir, rahsia yang dimaksudkan adalah yang ini ni, yang leher tu. Leher ada tanda hitam, macam tanda kena bunuh tu kan. Oh, jadi Hanif simpan. Besok pagi dia kata dia nak serang rumah Pak Kasim. Dia nak tanya dengan Pak Kasim sebenarnya apa yang berlaku. Besok paginya tanpa lengah-lengah Pak Kasim pula. Hanif terus pergi rumah Pak Kasim, serang Pak Kasim. Dimakinya, bukanlah maki, maksudnya dimarahnya Pak Kasim. Pak Kasim jangan main-main dengan keluarga saya. Kami tak pernah buat salah dengan Pak Kasim. Jangan Pak Kasim cari pasal, ugut-ugut kita orang, hantar-hantar kita orang dengan benda-benda kurafat macam ni. Pak Kasim bila dengar macam tu, dia keluar satu ayat daripada mulut dia yang waktu tu Hanif tahu yang Pak Kasim ni tak bersalah, iaitu, kau ingat aku ni badan bertetu-tetu, aku ni jahat. Aku badan bertetu-tetu ni sejak daripada zaman aku muda, sebelum aku masuk Islam lagi. Dan memang benda ni tak boleh buat. Tapi aku tahu benda yang mengganggu keluarga kau tu adalah kurafat. Aku takkan buat. Tapi aku minta maaf pada kau. Aku minta maaf dengan apa yang berlaku. Aku tak boleh nak tolong kau. Aku tak boleh halang benda ni berlaku. Oh, panas. Hanif terus panas. Dia kata,
Kalau terjadi lagi sekali perkara ni, dia akan report pada ketua kampung. Pada waktu tu ketua kampung lah yang paling berkuasa kan. Polis-polis belum berkuasa sangat pada waktu tu. Dia nak report kepada ketua kampung supaya ketua kampung nanti ambil tindakan pada Pak Kasim. Jadi lepas dia warning Pak Kasim, tapi Pak Kasim muka polos-polos je. Minta maaf pada Hanif di atas apa kejadiannya. Cuma sebelum Hanif beredar daripada situ, Pak Kasim bagi lagi sekali ayat, jaga keluarga kau baik-baik. Aku tak boleh tolong jaga keluarga kau, tolong simpan apa yang kau tahu. Itu je. Jadi memanglah panas hati Hanif. Baliklah dia pula ke rumah. Kat rumah, bini dia dah elok, anak dia dah elok. Tapi dia dah tergerak. Ini ada berpunca, ada kaitan dengan apa yang bini dia nampak. Okey. Terus kehidupan berlalu macam biasa. Malam tu tengah makan. Waktu sebelum makan tu, Hanif ada juga berborak dengan bini dia. Nak bawa benda ni ke tengah. Ke tengah tu maksudnya ke ketua kampung je lah. Ketua kampung, lepas tu sampai ke sultan lah mungkin. Abang pun tak pastilah. Jadi ke ketua kampung. Bincanglah petang tu. Agaknya sambil-sambil menyiang-nyiang sayur. Yang apa kata kita bawa benda ni ke tengah yang. Biar benda ni dapat hukuman yang keras Pak Kasim tu. Dia bukan main-main benda ni. Boleh buat mengancam nyawa orang. Oh, bini dia kata, ya betul. Jadi selepas tu, diorang pun siap-siap masak. Dan lepas maghrib, diorang pun makan malam. Waktu makan malam dalam keadaan keadaan yang samar-samar, gelap-gelap pada waktu tu. Belum lagi ada lampu picit, lampu atas, tak ada lagi. Masih lagi samar-samar dengan lampu gasolin agaknya. Tiba-tiba, Hanif nampak ada sesuatu benda hitam berdiri dekat tingkap rumah dia. Pada waktu tu Hanif tak pasti adakah dia yang nampak seorang ataupun anak bini dia nampak. Tapi berdasarkan daripada muka, hanya dia je yang nampak benda tu. Tapi Hanif terus makan. Buat-buat macam tak tahu. Bini dia terus sendukkan nasi. Layan anak-anak, layan suami. Tiba-tiba anak dia yang nombor 2 bangun. Berdiri. Hanif tanya kenapa dia bangun, makan habiskan dulu. Anak dia yang nombor 2 pergi dekat Hanif. Dia lempang Hanif kuat-kuat. Sampaikan Hanif punya pinggan yang dia pegang waktu tu tercempak. Mulut dia yang penuh dengan nasi tersembur keluar. Pada waktu tu keadaan jadi huru-hara. Hanif menjerit. Dia angkat tangan. Dia nak lempang anak dia yang nombor 2. Bini dia tahan. Sebabnya nampak muka anak dia yang kedua bukan anak dia. Seperti ada sesuatu yang masuk dekat dalam badan. Mujur bini dia tahan tangan Hanif. Kalau tidak melambung anak dia. Yelah, orang dulu-dulu kan mesti ada ilmu silat gitu kan. Kalau lempang macam tu adalah anak dia nombor 2 bau sekolah rendah, dia kata kecil, bukan sekolah rendah, macam kecil lah. Sekolah rendah lah kan. Lempsik baik tak lempang. Bini dia sedar. Jadi diorang berdua ni tengok anak dia. Tengok je anak dia dengan muka berkerut-kerut, giginya mengetap-ngetap, berbunyi-bunyi, belaga-laga gigi dia. Sambil tu Hanif tanya, engkau nak apa? Dia boleh jawab apa? Padan muka. Aku bagi kau word warning pula. Isi Inggeris pula. Aku bagi kau amaran. Jangan kau buka mulut. Jangan kau ganggu bapa tuan aku. Wah, lain macam ni. Jadi pada waktu tu Hanif pun terus baca ruqyah, sedarkan anak dia balik. Ini dia dapat kunci yang kedua. Maksudnya dia bukan berasal daripada Pak Kasim, tapi dia berasal daripada anak Pak Kasim, iaitu Azlan. Jadi esoknya Hanif ni rasa macam bersemangat nak pergi jumpa Pak Kasim, nak tanya apa sebenarnya yang berlaku. Kali kedua Hanif serang rumah Pak Kasim. Tapi kali ni dia serang dalam keadaan yang lain. Pertama, dia nak pastikan Azlan tak dekat rumah. Jadi dia bila sampai rumah Pak Kasim, dia tanya, Azlan mana? Pak Kasim kata Azlan tak ada dekat rumah. Kenapa ni? Dia tanyalah elok-elok kenapa. Diorang pun duduk berbincang diorang.
Hanif ceritakan apa yang berlaku dalam masa 2 malam ni kepada Pak Kasim. Pak Kasim minta maaf sangat-sangat. Tapi Hanif tak puas hati. Dia nak tahu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang berlaku. Dengan air mata, Pak Kasim cerita. Dia kata semua ni berpunca daripada Azlan. Pada hari kejadian, waktu tu dia baru balik daripada kebun. Pagi dia kata waktu tu. Lebih kurang pukul 8, pukul 9 je tu. Balik daripada kebun cari-cari pucuk paku, dia kata nak buat makan tengah hari. Bini dia Mak Temah nak kan. Dia kata balik daripada kebun, dia dengar Mak Temah bergaduh dengan si Azlan dekat atas rumah. Dah tak macam mana, dengar macam benda jatuh, tergelempangan. Pada waktu tu badan Pak Kasim menggigil, tak boleh nak bergerak. Nanti abang cerita kenapa. Dia ada sambungan-sambungan dia. Tak tahu kenapa Pak Kasim tak boleh nak bergerak. Tiba-tiba dengar suara Mak Temah menjerit dan akhirnya suara Mak Temah hilang macam tu aja. Dan yang muncul dekat depan pintu depan, yang muncul di pintu depan adalah Azlan. Azlan terus pergi dekat Pak Kasim, dia cakap macam ni. Abah, apa yang Abah dengar nanti, apa yang Abah nampak, Abah diam-diamkan aja. Jangan cerita kat orang. Pada waktu tu Pak Kasim dah menangis. Dia tahu bini dia dalam keadaan cedera. Selang beberapa minit barulah dia boleh bergerak. Yang dia nampak bini dia ada dekat pelantar tempat basuh pinggan di kawasan belakang rumah dan tergeletak, terbaring macam tu je bini dia dalam keadaan yang tak sedarkan diri. Bila diperiksa, rupanya bini dia dah meninggal. Menangis Pak Kasim. Jadi Pak Kasim kata ini semua berpunca daripada Azlan. Tapi Hanif kata kalau berpunca daripada Azlan pun, kenapa keluarga dia yang kena ganggu? Pak Kasim cakap yang tahu tentang line garisan hitam dekat leher Mak Temah adalah hanya bini Hanif. Sebab yang menguruskan jenazah pada waktu tu tak ramai dan ramai yang walaupun tahu tapi senyap. Yang agresif, yang bersemangat nak mereport pada kota kampung ni adalah bini Hanif. Dan kata Pak Kasim tambahan, Azlan adalah budak yang pelik daripada kecil. Suka belajar ilmu-ilmu hitam daripada bapa dan mak angkat dia yang ada dekat hutan. Itu yang Azlan ceritakan. Jadi benda ni jadi pelik. Bila Hanif dengar, dia buat keputusan, dia tak nak ceritakan benda ni pada orang lain. Takut nanti nyawa anak dan nyawa bini dia menjadi taruhan. Tak pasal-pasal kalau meninggal nanti kan. Bahaya. Jadi dia balik daripada rumah Pak Kasim, dia berazam diamkan diri. Dia tak nak benda ni dah hebohkan. Kalau cuba pun nak dibawa ke tengah, nak dibawa berjumpa dengan ketua kampung, benda tu tak guna. Mak Temah dah meninggal. Zaman tu memang tak ada buat otopsi, keluarkan jenazah balik, cek tak ada. Meninggal lah. Jadi benda tu menjadi rahsia keluarga ni. Sampailah sekarang Makcik Halimah kata tak ramai orang tahu. Bukan tak ramai, tak ada orang tahu cerita ni melainkan keluarga dia, satu keluarga sahaja. Mana Mak Temah pada waktu kejadian? Mak Temah pula. Makcik Halimah pada waktu kejadian. Makcik Halimah adalah anak yang paling bongsu keluarga ni. Dan pada waktu kejadian, Makcik Halimah masih lagi di alam Lauh Mahfuz. Maksudnya dengan kata lain, Makcik Halimah belum lahir lagi lah. Tapi cerita ni disampaikan oleh kakak-kakak dia kepada dia dan dikonfirm, diyakinkan, disahkan oleh bapa dia. Ini adalah rahsia keluarga mereka. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Ceritanya mesti ada yang macam nak tercekik leher kan, sebab rasanya belum, macam tak tamat aja cerita ni. Belum cerita ni belum tamat. Sebab itu abang cakap cerita ni boleh jadi filem. Abang tak tahulah bila abang dengar cerita daripada Makcik Halimah tu, abang macam terbayang dekat depan mata apa yang berlaku.
walaupun tahap keseraman dia biasa-biasa, tapi cerita ni punya jalan cerita dan plot-plot yang cantik. Tapi abang susun semula lah waktu perbualan tu nampak macam agak berterabur sikit kan. Yelah, kadang-kadang kita cerita, kadang-kadang ada gurau-gurau senda waktu dengan Makcik Halimah. Jadi abang pun susun balik cerita supaya ceritanya tersusun dan cantik, dan abang percantikkan lagi dengan beberapa adegan. Jadi harap-harap ceritanya dapatlah menghiburkan dan juga memberi iktibar. Apakah sambungan daripada cerita ni? Abang akan sampaikan lagi 2 hari. Tapi abang akan buat rakaman pada hari yang sama, hari malam ni lah, hari yang sama. Cuma tayangannya nanti, kalau video ni tayangannya hari Jumaat, video satu lagi tayangannya hari Ahad. Memang abang kena kecam dah lepas tu. Sabar, abang nak tahu. Nanti ada kesudahannya, dan kesudahannya adalah yang macam abang beritahu tadi, kampung tu dikosongkan. Okey, terima kasih sekali lagi sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Selamat Hari Raya kepada semua penonton-penonton JSPL yang menemani abang menonton sejak daripada 2 tahun yang lepas. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.